Tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita sedang pun lah pun berada dalam tahun baru dah hari ni. Nah, ada kata mari mula satu hari bulan Muharram 1437 dah kita ni. Semoga Allah Ta'ala berkatkan tahun baru ini. Semoga Allah Ta'ala berkatkan umur kita dan anak cucu kita, harta kita dan apa saja yang Allah Ta'ala rezeki pada kita, insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka, tak ada lafaz Nabi semua tu tak ada. Cuma dari mari perak-perak gitu jelah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'am. Ya Allah, kami mintalah akan kebaikan tahun ini. Pada ditukar lebih kurang ada dapat dalam ada buat doa tu dalam Facebook, dalam line ke apa tu. Ya ditukar sepanjang kita baca asbahna wa asbahal mulku rabbil alamin tu. Ditukar Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'am fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri hadzal 'am wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Gitu kah tu bagi dak plan doa tu. Mari tukar bus sini sebab ia doa untuk tahun baru sungguh tu tak ada. Tak ada. Cuma orang panggil kalau kita tu dia munasabah tak ada kata suruh song tai pikau tonrak pimai tu tak ada. Cuma tapi dalam pada ada dah kalau kita tu
walaupun tak kata song tapi kata nak pergi mai tu dalam Islam kita bulan Zulhijjah ni ada amalan Zulhijjah dah kita buat barang ni. Nah, bos apa bulan Zulhijjah dia panggil dengan sutai dalam tupi tu, dengan sutai tu ada amalan dia khas dah. Nah, seperti hak kita tengok barang ni, dia cepat puasa, lebih bagi puasa Arafah dah. Dah puasa Arafah tu Tuhan letak di akhir tahun tu. Untuk nak mari ampun dosa. Nah, ampun dosa apa itu kita 2 tahun dah. Nah, tahun hok kita habis dah ni dah tahun akan datang. Nah, tahun yang ti jangan mai pi ti tak pai hok ti jangan mai ma ni. Nah, tak ada kita hidup tahun tu apa dosa kita belak. Nah, dah. Lepas tu mari bulan Muharram ni sambut tahun baru bulan 1 tahun baru ni. Ada juga amalan bulan Muharram tu. Nah, iaitu kita apa dah? Amalan puasa juga. Nah, puasa Asyura. Nah, puasa Asyura sehari Allah Taala ampun dosa kita setahun. Nah, setahun. Jadi nang pada tahun 1437 ni, tahun Hijriah ni, nah. Kita masuk bulan Muharram ni, kalau kita puasa Asyura ni sehari, nah, tu ampun dosa 2 setahun. Jadi 2 tahun dengan kita puasa Arafah baru ni. Nah, tahun ni tu ampun dosa 2 tahun dah. Dengan sebab kalau kita puasa Asyura ni. Nah, puasa Asyura. Itulah. Tapi mana Asyura bila tu? Asyura bila kata tengok anak bulan kemarin, tengok bulan di Mekah nampak dalam Mekah tu ya 1 kemarin. Nah, 1 Muharram kemarin. Nah, ada demo pegang Selasa pun ada. Nah, ada pegang hari ni pun ada. Wallah alam kita tengok Mekah tu rasa sebaca tu nah. Anak bulan dia kata hari kemarin, dah kemarin. Kalau kemarin tu kata nak bila hari 10 bila. Nah, kemarin tu mana kata kalau Rabu 8, kalau betul sama dengan Rabu 8, 9 hari Khamis, 11 hari 10 hari Jumaat. 10 hari Jumaat. Matahari Jumaat hari kita nak pergi Krabi ni hari Asyura. Hari puasa Asyura. Nah, jadi dalam ni kan misalnya Rabu Khamis ni kalau ada 10 9 10 atau 10 11 dua tu. Hari kita puasa dua ni. Dah. Kita nak 2 hari sebab Nabi kata siapa puasa Asyura ni jadi 2 hari sama ada 9 10 atau 10 11. Nah, kalau hanya benar kalau anak bulan kita tengok betul dengan hari Rabu 1, maka bulan Asyura kita jatuh hari Jumaat. Dari Jumaat jadi 9 hari Khamis. Kalaulah anak bulan ni betul pada hari Khamis hari ni 1 Khamis atau 1 Khamis 8 Khamis 8 9 hari Jumaat. Kena tak tu? 10 hari 1 tapi tak kena pergi waktu duk rasa payah dak nak pergi tu. Mana? Wallah alam. Alhamdulillah kita ni. Sebab ada nak pegang hari Selasa 1 bulan dah tu. Apa kita tengok mana tu 1 nah. 1 bulan hari Rabu lah. 1 bulan hari Rabu. Wallahu alam. Dah. Malaysia memaring. Kalau gitu kita pegang kemarin belaka lah tegak. Nah, dah. Mekah pun maring, dah. Mekah pun maring. Nah, dah. Habis. Lepas tu kita nak kecik hak Rabil lepas dah ni insya-Allah dah. Kita ngaji dulu semata. Nah, hama kita pakat ngaji dulu pagi ni. Semoga Allah Taala rezeki pada kita, ilmu manfaat bagi kini pada kita. Itu biasa kita ngaji qom ini insya-Allah. Masih lagi dengan surah Al-Hajj ayat yang ke-20. Ini 26 insya-Allah. Nah, 26. Subhanallah, subhanallah. Kita baca ayat ni siapa di 26, 7, 8, 29, 30, 31. Ini baca berapa 31 dulu insya-Allah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallahu lana jami'an fi tilawatina wa sam'ina. Ya Allah, berkatlah bagi kami, Ya Allah, serta taufik hidayah pada kami melalui ayat yang kami baca dan kami dengar dan kami belajar pagi ni, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, ayat ni masih lagi dengan apa dah? Boleh habislah surah bulan haji dah ni, habis. Dah kita tak ada habis lagi ayat haji. Nah. Nak kata nak ada baru ni tak ada juga. Nah, baru nak masuk Muharram juga. Nah. Tapi lah ni mata ada baru kelik ada lagi. Ada kelik lagi. Nah. Kau habis dah Habis dah kat makan kelik habis dah baru ni. Nah, kelik haji ke. Nah, ada lagi. Masya-Allah. Tapi kalau gitu mata tengok ayat kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala munasabah ayat kata surah ni nama surah Al-Hajj. Surah nama surah Al-Hajj, surah haji. Nah, masya-Allah, masya-Allah. Nah. Surah haji yang mana surah ni munasabah surah haji ni kerana dalam surah ni ada sebut amalan haji. Nah, amalan haji iaitu ni. Nah, kita baca ayat ni hari ni. Nah, kita baca ni. Ambil ayat mana? Ayat 25 ni. Allah Taala royak dalam ayat ni kata perangai kafir. Dia royak perangai kafir ni. Dalam ayat 25 ni ayat perangai kafir kata Tuhan pada orang kafir ni perangai dianya menyekat manusia. Nah, sekat diri dia sendiri dan menyekat orang lain daripada agama Allah dan menyekat manusia daripada menuju kepada Masjid Haram. Nah, khasnya ayat ni berlaku pada tahun Nabi nak mula lagi buat pada tahun Nabi nak pergi buat umrah. Nah, Hudaybiyah dia panggil. Nah, umrah Hudaybiyah. Mula-mula lepas dah sebab turun surah Fatah tu. Nah, kata Nabi mimpi kata Nabi boleh masuk Mekah nak pergi buat umrah. Nah, lalu tu Nabi pun ajak sahabat-sahabat kata pergi. Tapi bila masa apa di satu kampung Hudaybiyah, antara nak masuk tanah haram tu ni akhir siap dah. Nah, ni akhir siap dah. Tapi tak boleh masuk. Nah, tak boleh masuk. Kafir sekat tak boleh masuk. Nah. Itulah perangai kafir dah. Perangai kafir Quraisy kat masa tu. Nah. Itulah apa royak kata tu perangai kafir.
menyekat manusia, saddu Rasulullah, dan menyekat Rasulullah sendiri dan orang manusia-manusia lain daripada Masjid Haram. Nah, itu tak ayat ni riwayat berlakunya Hudaybiyah, dia tahun Hudaybiyah dipanggil. Nah, khasnya Hudaybiyah ni lah satu berlaku di kampung Hudaybiyah. Hudaybiyah ni antara Mekah tu. Nah, Madinah nak pergi Mekah tu masuk kampung Hudaybiyah dulu. Nah, nak masuk ke tanah haram tu. Nah. Lalu terpaksa lah bila tak boleh buat umrah, tak boleh nak pergi tahlul lah. Niat dah ni ihram umrah dipanggil. Dan bila niat ihram, mana tak kena duduk ihram. Nak cabul lama pun tak boleh, nak mandi pakai bau sedap pun tak boleh, tu mana ihram. Nah, haram. Benar harus semua tak boleh haram habis. Nah, dia haram habis. Nah. Lalu itulah terpaksa Nabi bila tak boleh masuk Mekah, maka dia nak kena tahlul, kena duduk ihram ni. Nah, duduk ihram ni kena buat anak. Nah, kalau kita semaya takbiratul ihram sudah dengan salat sudahlah, habislah lah, boleh keceklah datang manggil ihram dalam semaya. Ihram dalam semaya. Nah, ihram dalam semaya tu. Nah, baik itu panggil takbiratul ihram. Takbirat. Nah. Bon pak semaya lah kecek, tak boleh makan, tak boleh apa dah. Tapi baru salat sudah boleh dah. Lalu itulah Tuhan kata, sedangkan Tuhan jadi Masjid Haram itu bagi manusia. Nah, untuk orang duduk di Mekah dah dan untuk orang musafir. Orang datang mari mana pun nak buat ibadat di Masjid Haram tu. Nah, tapi lah kerana dia kafir, perangai kafir ni, nah, sekat manusia. Nah, dia tidak hormat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab dia kufur. Dia kufur. Atau kita ngaji dah baru ni. Nah, maka orang lagu ni Tuhan kata mana Tuhan nak cedek. Tuhan nak cedek azab yang sangat pedih nak balas dia. Azab yang sangat sakit Tuhan nak balas ke dia. Auzubillah min zalik. Kemudian ayat seterusnya pula Allah Taala wayah Mekah lepas ni Tuhan kecil kelebihan negeri Mekah. Kelebihan Baitullah. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Ya, ni dalil ayat ni kata sebelum Nabi Ibrahim mai buat Mekah, mai buat Baitullah di Mekah tu, tak pernah ada lagi orang mai buat Baitullah situ. Kerana ada dalam sejarah kata, dalam hadis kata, dalam tafsir kata dia khilaf. Kata Baitullah tu ada lama-lama dah Nabi ada lagi. Tu ada khilaf lagi tu. Nah, tapi mari dengan ayat ni dalil kata Baitullah ni tak pernah ada lagi sebelum Nabi Ibrahim mai buat situ. Nah, Tuhan royak ilham kepada Nabi Ibrahim, tunjuk kepada Nabi Ibrahim bawa'na, Tuhan kata kami tentukan, Tuhan tunjuk kata ni sini mai buat Baitullah. Nah, sebelum tu tak ada. Nah, tak ada lagi. Nah, tu nampak mula-mula orang bina Baitullah ialah Nabi Ibrahim. Dalil kata mula-mula orang bina Baitullah ni adalah Nabi Ibrahim. Kemudian, dalam ayat ni sebenarnya Tuhan nak marah, Tuhan nak mengepek, nak marah kepada orang-orang manusia yang duk sembah berhala, duk syirik dengan Tuhan di Baitullah tu lah. Sedangkan Baitullah mula-mula buat lagi. Mula-mula turun buat Baitullah tak ada niat kerana lain. Nak buat untuk nak tauhidkan Allah, nak tak syirik pada Allah. Tapi tiba manusia Arab kafir masa tu ambil duk syirik di Baitullah benar. Duk syirik di Baitullah benar. Maka itulah Tuhan kata, ingatlah peristiwa ketika, ingat Tuhan royak mana tahu orang kafir Quraisy tu faham molek. Dia rasa kata Baitullah tu hak dia. Bila Nabi Muhammad mari dia rasa Baitullah tu hak dia, tu nenek dia. Ibu ayah dia main mikir lagu tu. Dia rasa hak dia. Hak dia ke mana dia pun buat ikut dari dia lah, duk syirik dengan Tuhan takkan 3 ekor lebih di Baitullah tu. Duk syirik dengan Tuhan situ. Lalu Tuhan kata sebenarnya ingatlah peristiwa ketika kami ni Allah tentu sini kata Tuhan menentukan, tunjuk kepada Nabi Ibrahim tempat Kaabah. Tuhan pilih kepada Nabi Ibrahim dan semua tumpuk bumi ni, Tuhan pilih ke Nabi Ibrahim semua buat sini. Mana tempat dia tu, iaitu di Mekah. Di Mekah masa tu Nabi Ibrahim gitu, belum Nabi Ibrahim nak buat Baitullah tu, Tuhan suruh kita anak dia dulu. Ingat tak?
Dia letak anak dia dengan Hajar dulu. Dia letak dia anak dia dengan Hajar dulu. Anak kecil-kecil merah lagi tinggal dua beranak tu. Segerbak ni atas sebekas air buat dengan kulit gitu. Waktu kita tengok cerita kata Nabi Siti Hajar habis air. Nak apa hari air banyak tu dua beranak air tak ada dua beranak tu. Di Mekah situ dia panggil, tak panggil Mekah, dak panggil Bakah ni ulama kata bakar mata teriak tengah bukit, celah bukit. Celah bukit. Sebab tu kita tengok dalam Baitullah duk celah kita. Celah bukit keliling kita. Batu. Buah bi air waktu kita tengok cerita jadi satu cerita kata Nabi pada Siti Hajar cari air. Tinggal pada Nabi Ismail duk tinggal air, duk tinggal kaki. Situ tu buat air Zam-Zam tu. Buat lagu Zam-Zam hafal lah ni. Lepas makan air Zam-Zam situ, duk makan air Zam-Zam tu. Tuhan kuasa belaka. Sampai Nabi Ibrahim besar, Nabi Ismail besar. Besar cidip anak kecil dah. Tapi dia panggil dalam siapa wairung lagi. Situ Tuhan perintah pada Nabi Ibrahim semai sembilan anak dia tu. So sembilan anak dia, timbul kisah gerbang tu. Bacalah tu pula Nabi Ibrahim disuruh pula Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala supaya mari bina Baitillah. Bina Baitillah. Lepas tu kita ngaji dalam surah Baqarah gapal padah. Baca ngaji dah lagi baca dah. Dah baca dah. Waktu Nabi Ibrahim bila dia sudah buat Baitillah, dia katakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lepas buat Baitillah dah tu dia doa dengan Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Doa Nabi Ibrahim laka tu. Lepas buat Baitillah tu. Lepas buat Baitillah. Tu dalil. Semua tu dalil kata Nabi. Siapa buat Baitillah mula-mula? Nabi Ibrahim, bukan Nabi lain. Ada kata dalam sejarah kata, ada riwayat kata Nabi Adam gapo semua tu. Tapi bagi ulama tafsir kata orang mula-mula buat Baitillah ialah dalil dengan ayat ni Nabi Ibrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Makan mata tepat. Setanti sang Baitillah tu. Tuhan menentukan, Tuhan ci pada Nabi Ibrahim, tunjuk pada Nabi Ibrahim, ilham pada Nabi Ibrahim, ni sini wak sini Baitillah. Dah dekat dengan Telaga Zam-Zam. Dekat dengan Telaga Zam-Zam. Atau dekat pun jauh juga, tapi lah nampak dekat. Mula-mula wak Baitillah ialah Nabi Ibrahim. Tu maksudnya. Tujuan wak Baitillah ni, Baitillah tu gapo tujuan dia? Tujuan dia ada. Lepas Tuhan sudah Nabi Ibrahim buat ni, maka di sini adalah tujuannya suat ibadat pada Allah. Mula-mula niat Tuhan buat Baitillah ni adalah alla tusyrik bi syai'a. Lalu Tuhan perintah pada Nabi Ibrahim katakan janganlah kau sekutukan syirik. Tusyrik atau syirik. Janganlah engkau sekutukan sesuatu pun dengan aku. Sikit pun tak sekutu dengan Tuhan. Mana tak sembah aku saya. Jangan kosi dengan siapa-siapa pun. Jangan kosi. Sikit pun tak sih. Itu mula-mula niat buat Baitillah. Tak sih syirik dengan Tuhan. Tapi lama-kelamaan Baitillah jadi apa tu? Tempat syirik. Lepas Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pada mati, maka lama-kelamaan di Baitillah tu mula tu dak tawaf, tak ada takun lagi. Bila manusia semakin ramai, dia kawasan Arab ni bila ada air, pakak mai duduk situ. Mula tu tak ada orang di Mekah tu. Tapi setelah ada air, dia macam mana kata ada air? Dia orang lalu jalan, lalu nak pergi nego, kok Syam, kok gapo, tengok ada burung. Kalau ada burung daripada pasar, ada burung duk newa itu dia tu ada air. Dia abdomen. Akak pergi cari abdomen kita. Pergi cari tengok ada dua beranak. Tengok ada dua beranak, Ismail dengan amak dia, Hajar dengan anak dia Ismail. Lepas minta duk katik. Wak kapungnya, dia kau besar. Maka orang duk di Baitil katanya maksai mari kau bakal jurhum.
Baka anak beranak waktu tu. Nah, mari duk biak situ. Lama-lama duk beramal orang, kau dia duk menego kau ni. Tengah jalan dia pergi menego tu di kampung amat dalam di Mekah tu. Nah, lama kelamaan mula-mula tak apa lagi dah. Duk tahu agama Nabi Ismail lagi. Berlama-lama tu kau dia duk pergi kota kau ni, nampak orang lain semua tak okong gapo. Nah, ada mula-mula rebut kelik tak okong seorang heka tu. Nah, dia kata nampak kita golek mah kita atik seka dia kata. Nah, dah. Nah. Ambil buat kelik mah dia seka mula-mula. Nah, ambil Mekah tu. Nah, lepas tu kau banyak mulak aku buat kelik seka, mu buat kelik seka. Nah, jadi kau ramai, kau banyak ada Tuhan tu, ada Tuhan dia panggil. Nah, jadilah 300 hektar lebih di kawasan Baitullah sendiri tu. Nah, tapi bukan kata semua tak akan tu saja dah. Semata-mata semua Allah. Sembah Allah. Dah. Patut buat sembah apa tu? Ni sebagai panggil wak kun kelang. Wak kun kelang, wak perantaraan. Nah, kosi. Operator. Dah sembah Tuhan, ambil gani kata sembah. Melalui menggoning. Melalui goning. Supaya ada wak learning tu lah. Dia panggil gapo dah? Bak ti nak dia tak sembah tokoh saja. Dia kena panggil cun gapo? Cun gapo lu. Cun masuk dalam benda ni. Dah. Dia sembah tu bukan sembah ni saja dah. Kalau semata-mata sembah tu tak sembah juga. Dia cun kuasa ni, mari ajak kuasa gapo-gapo mai duk sin dulu. Dah. Subhanallah. Tu kita tengok zaman lalu ni buat. Tegak panggil dah. Dia sembah, dia puja, bagi membuat lima, aku bagi watapa, aku bagi susu, aku bagi asjuk ikut matak situ tu. Bagi tupak sakut tupak macam-macam. Subhanallah. Kalau dia sembah sungguhnya sembah nak kata. Tapi jadi lawan itu tak ada Tuhan dah, tak ada Allah dah. Tak ada Allah. Ada pun zaman Nabi dulu Arab dulu, ada Allah lagi, ada Allah. Sebab tu panggil syirik tu. Semua Allah kata, semua muka lain kata. Syarikat, kosi. Sedangkan tu kata mula-mula Tuhan mari, Tuhan suruh Nabi Ibrahim buat Baitullah tu, Tuhan perintah pada Nabi Ibrahim katanya dalam tafsir Ibn Katsir dia kata ibnihi ala ismi wahdi. Pada binalah di atas nama aku sok-sok ya. Berarti panggil Baitullah. Baitillah. Rumah Allah. Rumah Allah. Rumah Allah ke ramai duduk atik. Dah. Rumah Allah ke ramai duduk atik. Auzubillah min zalik. Lepas tu jadi orang besar dengan tua dia tu. Tua tu. Tu asal mula. Tu asal mulanya. Dah. Orang Arab duk bangga kata pada dia tua Baitullah, dia betul Baitullah, padahal dia duk syirik dengan Tuhan situ. Padahal tu kata ingatlah ketika mula-mula wak Baitullah Tuhan ilham pada Nabi Ibrahim wak Baitullah ni bina atas tauhid dah. Bina atas dasar Tuhan. Tak ada atau hak tu hak ni tak ada. Tuhan larang dah la tusyrik bi syai'a. Jangan syirik dengan aku sikit pun. Jangan syirik dengan aku sikit sesuatu pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Batu dia kalimah la ilaha illallah ni besar. Siapa kata la ilaha illallah 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali ya. Maka Tuhan nak beri 10 kebaikan ke dia dan nak tolak daripadanya 10 kejahatan. Ni baca kelebihan Tuhan balah. Balah kepada orang baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib. Tuhan nak bagi apa ni? 10 kebaikan. Tak ada royak, tak ada macam not kata baikkan gapo. Lepas tu nak tolak 10 kejahatan. Nak tolak 10 kejahatan. Ada payah sikit dah. Mudah je baca tu tapi kita kadang-kadang tak dibaca juga. Ada besar lain. Auzubillah min zalik. Kelebihan orang baca la ilaha illallah wahdah ni. Ada salah tafsir lain dia, ada hadis lain dia kata siapa baca la ilaha illallah 10 kali Tuhan nak beri Tuhan seolah dia merdeka. Hamba daripada
keturunan Nabi Ismail 10 orang. Tu kelebihan la ilaha illallah. Dah besarnya kelebihan baca la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah. Bacaan ni wahdah. Kita sebab kita mari tauhid Allah dalam ayat ni. Besarnya sebab kita mari duk tauhidkan Allah. Ngaku ngatu kata tak usah syirik dengan Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Ni lah payah sekali. Mudah nampak, mudah bunyi. Mudah bunyi. Tapi bila kita nak buat sungguh tu, ujian banyak. Ujian dia banyak. Mari duk kosek kita dalam hati ni. Kalau kosek luar ni kita boleh buat. Ni kosek dalam hati ni. Subhanallah, subhanallah. Allah tusyrik bi syai'a. Tu asalnya. Kemudian Tuhan pesan pula. Tuhan pada perintah kepada Nabi Ibrahim supaya watahhir baitiya lit-taifina wal qaimina warruk'is sujud. Allah perintah pula lepas pada tu, perintah pada Nabi Ibrahim suruh bersihkan dan bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah ini bagi orang-orang yang tawaf. Baitiya. Baitiya mana tu rumahku. Rumah Baitillah telah Tuhan ngaku tu baiti, rumahku. Bersihkanlah rumahku sini. Rumah Tuhan sini adalah Kaabah atau Masjid Haram tu. Untuk siapa? Bersihlah untuk Baitillah, rumah Tuhan ni untuk orang-orang yang tawaf. Untuk orang tawaf. Sebab tawaf ni semenjak orang Baitillah tu tawaf dah. Dah tawaf Baitillah. Tapi mari buat kafir Quraisy ni tawaf juga. Duk tawaf lama-lama dah. Belum Nabi mari bertawaf dah. Tapi tawaf dengan macam-macam cara buat dia. Tawaf bela-bela, joget bela-bela, bersiu bela-bela, tepuk bela-bela, lanja boga. Dah? Yo. Pokok dia. Dah, pokok dia. Auzubillah min zalik. Allah ada lagi ada sakit baki hot. Tawaflah, bersihkanlah. Ni dalil kata kena bersih. Masjid ni kena bersih. Masjid umumnya. Lepas tu kita tengoklah ni rumah Tuhan Baitullah ni, masya-Allah orang pergi berapa juta pun. Tak ada nampak siapa, tak ada nampak gapo, itu Tuhan catkan dah. Tuhan dia, cara Tuhan yang bersih rumah dia. Ya Allah. Bersihlah. Bersih sini maksudnya bersih gapo? Kata tafsirnya bersihlah rumahku daripada bukan saja najis hok biasa ni, iaitu daripada berhala-berhala minal ausan wal aqdar, daripada berhala-berhala dan tahu najis-najis macam-macam. Untuk orang mari buat ibadat kepada Allah padanya dengan cara tawaf, ibadat dengan tawaf. Tawaf. Tawaf ni kelebihan tawaf banyak terngaji. Batu kita orang pergi buat haji, kita tengok pergi buat haji, buat umrah, sebanyakkan tawaf. Sebanyakkan tawaf. Bila dalam Masjid Haram ni tak ada asma'i sunat tahiyat masjid. Tapi mula-mula masuk Masjid Haram adalah tawaf. Sunat tahiyat Masjid Haram ialah dengan tawaf. Tawaf. Untuk orang tawaf. Tawaf Baitullah was-salah. Itulah. Mana wal qaimin qiyam war ruk'a. Ni rokok was-sujud. Rokok dengan sujud ni tak apa amalan apa? Qiyam, rokok, sujud ni amalan semaya. Tu awak kata bersihkanlah rumah Tuhan ni cedak untuk orang tawaf dan untuk orang semaya. Untuk orang ibadat pada Allah dengan cara tawaf dan semaya. Itu wal qaimun sini lah orang duduk semaya. Al musallun, al qaimun. Qaimun orang duduk berdiri. Mana orang berdiri. Bagi orang-orang pada yang berdiri iaitu orang semaya. War ruk'a, rokok. Wa as-sujud, yang sujud serta sujud, yakni amalan semaya. Amalan semaya. Padahal dalam semaya dalam Baitullah, dalam masjid ni, Masjid Haram khasnya iaitu tawaf. Amalan paling besar sekali iaitu tawaf dengan semaya. Tawaf dengan semaya. Inilah. Subhanallah. Tengok tafsir dia bos sikit. Tengok tafsir dia. Aku 100 apa tu 100. Tawaf sini maksudnya tawaf keliling Kaabah 7 kali tu dah. Tawaf keliling Kaabah 7 kali.
rokok sujud, diri rokok sujud ni ialah mulai ayat ini dan ayat-ayat berikutnya Allah Ta'ala terangkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS diperintahkan mendirikan Baitullah, yakni Kaabah di tanah suci Mekah. Mula-mula orang Arab kamsang suruh bina Baitullah ialah Ibrahim. Nah, suruh Kaabah di tanah suci Mekah. Pilih tanah suci Mekah pula. Padahal Nabi Ibrahim duduk manakah ni? Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Hidup Palestin Nabi Ibrahim. Bukan hidup Mekah. Ibrahim letak Ibrahim dengan Siti Sarah duduk di Palestin tu. Bayi mai letak dengan Sarah dengan Palestin. Lepas tu mari letak Hajar dengan Ismail di Mekah ni. Yo, Hajar dengan Ismail duk beranak di Palestin tu. Dah Palestin. Lepas tu mari Tuhan perintah pada Nabi Ibrahim semari letak di tak di Mekah dah. Kau tu masa tu tak ada siapa duk. Tak ada kampung orang lagi, tak ada gapo. Ada orang mula-mula sang kata buat dia bina orang yang duduk di Mekah tu ialah Hajar dengan Ismail alaihi wassalam. Pak jauh kata tengok gila ni dengan jarak perjalanan lain kapal terbedah ni pun tong cawe 81 jugalah. Dah. Subhanallah. Palestin ada gapo situ? Palestin ada gapo, masjid gapo? Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Baik. Kemudian tu nak kata itu tujuannya cucikan rumah Tuhan Baitullah. Baitullah untuk Tuhan kata tujuan untuk Masjid Haram ni Kaabah Tuhan ni ialah untuk orang tawaf dan orang semaya. Nak kata dalam semaya tu, dalam semaya ni rukun semaya tu banyak. Qiyam, rokok, sujud, lepas tu bangun tidal ke apa tu. Tapi dalam rukun semaya semua tu pada rukun paling besar ialah qiyam, rokok dan sujud. Dalam semua 3 rukun tu besar-besar tu, sujud paling besar sekali. Sujud paling besar sekali. Sujud paling dekat sekali kita dengan Tuhan. Lepas pada habis kat tu sejarah bina Baitullah. Sejarah bina Baitullah ada tak habis lagi saat ni. Di tanah suci serta diperintahkan menyeru umat manusia. Ni lepas dah ni pula. Lepas dah tu pula. Kemudian ayat seterusnya pula. Lepas Tuhan suruh Nabi Ibrahim buat siap dah Baitullah gapo dan tujuan buat Baitullah, bina Baitullah ni tujuannya untuk nak tauhid kepada Allah, tak syirik dengan Allah. Lalu Tuhan lepas dah tu Tuhan perintah pada Nabi Ibrahim pula. Khamsang pula pada Nabi Ibrahim kata wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini selah orang panggil pada seruan Nabi Ibrahim ni. Lalu Tuhan perintah pada Nabi Ibrahim kata wa adzin fin nas bil hajj. Dan serulah umat manusia Nabi Ibrahim untuk mari kerjakan ibadat haji. Mu panggil manusia mari buat haji ni. Lepas tu pada suruh Nabi Ibrahim buat siap Baitullah tu. Buat Baitullah tu apa suruh pada royak pada Nabi Ibrahim pula, mu panggil nadin finnas. Mu panggil manusia, mu seru. Manusia supaya mari buat haji di Baitullahil Atiq ni. Iaitu ke mana ni ketika selepas sudah dah Baitullah belaka tu. Tuhan pun suruh Nabi Ibrahim panggil. Lalu Nabi Ibrahim kata ya Rabbi wa ma yablau sauti. Dah. Pas lagu mana nak sapa suara aku tu. So panggil manusia semua. Ni Islam kita agama sakun. Agama sakun agama Islam kita ni. Bukan orang untuk orang Arab saja dak. Pak Ibrahim kata nak sapa kerana suara aku ni Tuhan. Lalu nak Tuhan kata azin wa alayyal iblagh. Mu panggil sudah patut aku nak sapa. Tuhan ni adil percaya sampan. Nak tolong sapa iblagh, tabligh, menyampai. Aku nak sapa Tuhan suara Musa ni. Lalu Nabi Ibrahim pun naik atas bukit Jabal Qubis lah ni. Abi Qubis dekat dengan apa lah ni? Tu tempat dengan tu. Situ tak? Jabal Qubis ingat tak? Bila orang sepik lah, tempat tak punggah bukit tu. Bukit tu tak ada punggah lagi. Bukit lain tu punggah bila.
Bukit Kubis tak pungah. Nah. Jabal Kubis, Abi Kubis dia panggil. Nabi Ibrahim nak bukit tu. Nah, nak tahu bukit tu. Lah ni dia ada rumah raja kat atas. Nah, rumah raja kat atas. Nabi Ibrahim nak tahu panggil, ya ayyuhan nas, saya manusia, innallaha qad amarakum bihaji hadzal bait liyathibakum bihi aljannah wa yujirukum min adzabin nar fahajju. Hai manusia, Allah Taala perintah pada kamu supaya mari buat haji di Baitullah ni. Nabi Ibrahim panggil supaya Tuhan nak beri pahala kepada kamu dengan syurga dan Tuhan nak jauh kamu daripada azab neraka. Allah marzuqna hajja baitaka ya Allah. Ya Allah rezeki pada kami buat haji di Baitullah ya Allah, di rumahmu di Baitullah ya Allah. Pakat doa ya Allah. Amin. Pak kita senyak dah. Ada pihak lagi Amin. Nah, amin. Ya Allah rezeki pada kami buat umrah di dan buat haji di Baitullah ya Allah. Amin ya Allah. Nah. Insya-Allah. Orang buat Baitullah, buat haji di Baitullah ni, Tuhan nak balas syurga. Nah, tidak ada balasan haji mabrur melainkan syurga. Tidak ada balasan haji mabrur melainkan syurga. Nah, banyak cerita dia dah. Bila kita dengar kecek haji, baru-baru ni dengar cerita banyak. Nah, dengar cerita hajat. Nah, cerita hujat. Orang baru pergi Mekah. Nah, pergi buat ibadat pun ada. Pergi tak boleh nak buat ibadat pun ada. Pergi duduk balas dengan orang. Nah. Hak Tuhan larang tu jadilah kada takutnya uji Tuhan. Pergi Mekah nak buat haji, la rafatha wala fusuqa wala jidal. Kalau mau niat nak buat haji dah, jangan giduk kecek benda buat benda hak panggil benda-benda hak karut-karut kiokap. Pet sampan jatuh tina tu. Nah, sama ada tengok kau dengar kau kecek kau jamuh kau. Nah, jangan buat kerja lagu tu. Nah. Lepas tu wala fusuk, jangan buat amalan deraka, curi gapo mek bara gapo fusuk. Nah. Jangan buat amalan jidal, jangan duk balah. Dah jangan duk balah. Dah. Lepas tu cerita tu banyak kita kelik tu. Dah. Cerita tu orang tak boleh sobat tegak. Dah. Ada 3 perkara tu larang tu duk cari tadi. Nah, auzubillah min zal takutnya. Nah. Tu nah. Siapa tak ada buat, siapa boleh patah 3 perkara saat ni, insya-Allah tu akan beri rezeki haji mabrur dia. Haji mabrur. Dan siapa boleh larang 3 patah. 3 patah larang amalan haji. Nah. Kau kat pek sampah nak jatuh tina. Nah, lepas tu jangan deraka benda-benda hak lain lagi. Nah, seperti curi banyak nak Mekah ni. Curi ambil barang orang gapo semua tu dah. Dah. Mudah ya mudah. Dah mudah. Lepas tu balah mudah kali balah. Balah suami isteri, balah saing duk sebilik, balah tak sah dengan hujat, balah belaka dah. Dah. Banyak sekali hak tu. Dah. Dah. Ya kita pergi akhirat ni, pergi Mekah sepagi kita pergi akhirat dah. Lagu mana kita kalau kita tak biasa di rumah, lagu mana perangai, lagu mana tak taubat, perangai tak molek di rumah, ya pergi apa Mekah. Dah. Berkata bila kita hak Mekah mudah-mudah dak. Nah. Ya hak kita dak pergi buat Mekah tu perangai dangdem kita, perangai asli kita, sandan kita dah. Kecek mudah-mudah kita dah punya teruk dah. Nah. Sebab tu benda tak molek tu kena taubat di rumah lagi. Nah, taubat tak siwak di rumah lagi, insya-Allah pergi Mekah pun tak apa, tak ada. Nah, tak ada. Allah payah tu. Dah, Tuhanlah rahmat pada kita semua. Dah. Tuhan rahmat pada kita dah. Siapa-siapa orang Islam lagi tak tahu haji lagi tu. Dah. Supaya dapat buat haji yang mabrur insya-Allah. Nah, pergi ke dok bohong, pergi ke dok nipu, ke dok gapo. Nah, auzubillah min zal. Tu amal haji. Nah, tu kata Nabi Ibrahim panggil nah. Maka masa tu orang duduk dalam sulbi lelaki, duduk dalam rahim orang mana-mana perempuan, dengar belaka tu kau Nabi Ibrahim panggil tu. Nah, fa ajabahu man kana fi aslabir rijal. Maka jawablah Nabi Ibrahim panggil saat ni orang yang duduk dalam siapa-siapa yang duduk dalam sulbi tu. Duduk dalam alam benih lagi. Nah, dalam alam benih orang lelaki tu. Nah, hok tak beranak, hok ada orang lelaki tak ada beranak lagi. Nah, alam benih tu. Nah. Wa arhamun nisa du ala rahim mana-mana perempuan tu. Nah, maka jawablah kau tu dengar seruan ni. Maka dia jawab kata labbaik Allahumma labbaik. Kami dengar ada seruanmu ya Allah, kami dengar dah, kami mari dah. Nah, kami terima dah seruanmu Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu doa batulah apa panggil selama kita duk niat dalam ihram tu, hok ni dak kata. Lah hok ni dah tak ada kata lain, hok ni lah paling molek sekali. Nah, sebab kita mari ni kerana terima dengan seru Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah Tuhan rezeki pada saudara kita, pada kawan kita yang tak ada lagi buat haji lagi, insya-Allah di masa hadapan, nah, akan boleh buat haji. Nah, walaupun harga mahal lah ni haji. Nah, negeri kita ni nak tukar orang dulai pula. Nah, baru ni krom sasana. Hak ni krom apa krom pula Mahathai je meh. Mahathai. Nah, dah. Siapa-siapa dulai pun dah badu nak tengok nak dulai orang pergi Mekah ni. Dah. Dah. Lepas tu mahal. Dah, tahun ni ada setengah tu sensam dah. Nah, song sensam. Nah, song sensam tu dengan hak tu duk Hilton lah. Duk Hilton, duk kat apa panggil duk hok paling Pak Molek lah. Dah Pak Molek. Dah. Duk dekat dengan masjid. Nah, ada masjid. Tapi ada juga Songsen barang ni tu duk jauh, ada Baitul, ada pada masjid, ada juga Songsen kurang kan. Tengok atas tak usah lah. Nah, kalau usah tu temu dengan tak usah hok ikhlas dengan kita, dah kita pun jadi boleh duk molek. Nah, kalau temu tak usah jenis hok fasik. Tak usah ada fasik. Auzubillah min zalik. Nah, pada ni dia ya. InsyaAllah. Nah, insyaAllah. Dah. Tuhan nak tolong kita dah tu. Nah. Ya kerana Malaysia tak apa ni. Malaysia harga dia tu. Sensam. Dah. Pasal dia sini, dia bukan betul saya kita, dia sini. Ya di orang dulai hok. Dah. Dah. Ya. InsyaAllah dah. Boleh Tuhan nak tolong kita dari Islam kita. Nah. Tapi lagu mana pun, nah. Ya, buat ibadat ni kita kata dengan hak dulu. Kita kata dulu mahal, murah. Orang tak ada gimana juga. Nah, tapi lah ni bawa tu mahal. Tak habis lebih kota. Pakai pergi belaka. Nah, boh nama-nama dalam kota dah padahal nak kita depan tu. Nah, dah penuh dah. Nah, dah tak ada duit pun kau mahal, kau banyak kan nak pergi. Nah. Wallah tak apalah tu. Tuhan tu kata mu, nah, tu buat hak tu suruh, lepas tu rezeki Tuhan nak wi. Nah, dah rezeki Tuhan nak wi. Dah Tuhan nak wi ke Mekah, ada sebab-sebab dia. Dah ada sebab-sebab dia. Nah, Tuhan tahu kemudahan kepada orang hamba dia nak pergi sana. Dah. Batang nanti kita paitam haji. Nah, dah. Nanti rezeki adalah hak Tuhan. Nah, dah. Hak tak lagi tu kerana hak tak kita nak pergi tapi tak lagi. Nah, cara tu Tuhan tak pergi. Yang pentingnya orang tak ada kita panggil kerana orang tak ada seruan, tak ada seruan Nabi Ibrahim. Nah, kita tahu tak ada seruan Nabi Ibrahim. Orang tak ada duit tu, orang tak ada duit. Nah, ni duit belana dah tubuh segala lega. Orang tak siapa lagi seruan Nabi Ibrahim. Itu boleh tak? Nah, dah. Dah. Taib. Nah, hantu nata bila Tuhan suruh perintah pada Nabi Ibrahim suruh pergi buat suruh panggil. Nah, maka Nabi Ibrahim pun nak dah bukit Abi Kubisan ni panggil manusia semua, maka orang duduk adalah hujung adalah sulbi dalam alam benih. Nah, dalam rahim perempuan masa tu pun pakat mulut belakang ni. Tak mulut belakang labbaik Allahumma labbaik. Orang mulut kata labbaik Allah ni dia boleh pergi. Nah, dah boleh pergi haji tu orang mulut labbaik Allahumma labbaik ni dalam alam sulbi alam benih tu. Nah, InsyaAllah lah. Kita pun boleh pergi insyaAllah. Tak lagi lama Tuhan. Tak ada mulut pun kerana dulu. Nah, dah. Ya kerana ada queue dia. Nah, dah. Ada queue dia. Ni boleh pergi cepat. Ni boleh pergi lambat sikit. Nah. Maka bila dapat seruan ni, pakat mari belaka. Nah, lalu Tuhan kata, ya'tu ka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq.
Bila siapa yang dengar seruan ini, nescaya mereka manusia dengar seruan sani, sambut seruan sani, akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki. Baru ni orang Europe, orang jalan kaki. Nah, orang Albania ni kat sana pada Itali lagi. Kalah peso jalan kaki. Lalu ke Itali, lalu ke Turki, lalu ke Suria, lalu ke Jordan, lalu Suria itu temu ke depan gagal dia tu. Nah, dia Tuhan selamat dia. Nah, sampai lalu Jordan, lalu masuk Mekah, lalu masuk Saudi, masuk Mekah. Selamat dia siapa. Tak ingat lama mana dia jalan tu. Samdean. Ada? Lula je meh samdean. Dia jalan 2 dengan tu ayah kata kau dia 3 bulan. Saya tak ingat berapa bulan dia jalan. Nah, dah. Sore jatuh, orang putih. Orang putih masalah Islam. Ya kau tu banyak orang Islam. Dah. Subhanallah. Jalan kaki mari. Nah, dulu ke jalan kaki. Nah, orang Arab, orang gapo, orang Afrika, gapo. Nah, orang Afrika nak jalan kaki kau ana orang Afrika ni, dia kena lalu laut. Nah, Mesir gapo bab tu Mesir banyak lah. Ya lakah laut Mairah tu. Bak bangun tahun 2 tahun 2 3 tahun lepas dah ni orang Mesir kelik Mekah kapal karya dalam laut. Kapal dia mati ramah. Nah, bakar kapal dia. Nah, dah. Ya lakah merah taledeng teh, taledeng. Nah. Ya lakah kapal mari. Nah, ada nak kapal air, kapal terbang pun ada main kapal air pun ada. Nah. Mana tahu mari Mekah ni, cara mari Mekah ke mana? Ada yang berjalan kaki, rijalan jalan kaki. Nah, rijlun kaki. Nah, rijalan jalan kaki. Ada naik dengan kenderaan wala kulli dhamir, dan dengan berkenderakan berjenis-jenis unta yang kurus. Tu panggil dhamir. Dhamir atau unta kurus, oleh kerana lama doa jalan tu. Jalan jauh, jalan lama, jadi kurus unta tu. Tu ayat tu ala kulli dhamir. Masa tu. Masa tu. Ni alat kenderaan masa tu. Mana tu dhamir sebenarnya unta lah ada unta boleh kuru. Ada tafsir kata pada masa lampau, pada masa lepas adik ni, unta menjadi kenderaan yang utama. Unta jadi alat kenderaan kerang panggil apa? Pahanak. Pahanak halaman 1 unta. Bagi orang-orang yang pergi mengerjakan haji. Kurusnya unta-unta itu pula. Ialah disebabkan jalan yang jauh yang telah ditepuh. Urai unta tu pada kuruh jadi. Subhanallah, bulan-bulan. Janganlah negara Rusia main kereta dia. Apalah negara Rusia. Rusia main kereta jeep dia, kereta road tu dia. Ada mai dekat ada kena sewa rumah pada lah dia. Gicok tak ikut dah, hamba dia orang. Dah hamba dah. Main kereta masuk Rusia. Kita ada orang Mekah baru ni, orang Mekah Batam baru ni ya. Tak baru ni. Pok dia pok kereta mutu besar dah. Pok mutu, pok apa? Big bike. Big bike tu. Big bike ya nak apa tu? Kata ini lalu ke Thailand itu, pergi ke Burma, lalu ke Palestin, lalu ke India, Pakistan, Iran, masuk Iraq, masuk ke. Masuk ke. Lalu ke. Lepas tu isteri-isteri dia, kami rindu pada suami kami, tolonglah cara bawa kami dek mak bawa dek mak. Tolong wak wisa gapo. Bawa isteri kita pergi jumpa di Mekah. Nak kapal terbang pergi jumpa Mekah. Kata kalau kita kan nak kapal nak hok motor tu big bike tu. Hok motor besar dah. Dah hok motor besar dah. Dia lagi bawa sika lah. Dah. Bawa sika kita ni nak pergi buat haji dengan sika. Bicara ada tayar banyak gitulah. Pada nak sika hopo ni dah. Niat buat sika nak sika buat haji. Ada. Ni duk berderak, kau tu berderak orang tahu tengah apa dah. Ni gua haji. Gua haji. Awak. Subhanallah. Nampak kena buat dah kerongkan tu dah. Kau yatai lah weh, kita dak. Tak, kalau gitu
Hatulah alat kenderaan masa tu. Jalan kaki dengan nak uta. Nah, jalan kaki nak uta. Tapi lah ni tu hawi alat kenderaan macam-macam. Dah. Macam-macam alat kenderaan. Dah siap sehari semalam lagi. Dah. 8 je sampai Mekah. Dah, lalu 8 je sampai Mekah. Naik kapal terbang. Nah, subhanallah. Turun dulu kena susah juga. Nah. Lalu turun berhenti di Mekah, turun di Jeddah, naik pergi Mekah pula, Madinah pula, sehari semalam. Letih perjalanan. Tapi lah ni ada kapal terbang lebih mudah lagi. Dan naik bakak atau naik di Hanjai, turun pam Madinah dah. Allah Tuhan dia. Nah, Tuhan dia wi alat kenderaan pada kita, pada apa kemudahan pada manusia. Nah, dah. Dengan berkeadaan, tengok. Nah, yatina min kulli fajjin amik. Mereka mana manusia tu ramai-ramai tu? Dengan berkenderaan berjenis-jenis utang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Sampai kita lah ni pun boleh pergi Mekah. Jauh zaman raja pergi Mekah dulu kapal air pak kita ni. Sebulan-bulan nak kapal air dah. Orang Indonesia, orang mana ni seluruh dunia bakal pergi Mekah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Ya. Bidak semangka dah. Mari dah. Tak lagi. Tu. Kalau lalu kok lagi mana? Kalau lalu kok semakan lalu? Lalu kok semakan dah. Lalu semakan dah. Lalu kok semakan dah. Lalu tang semakan Ya. Tak apa. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Kakak ambil email sudah aja nak tahu kita mari. Ya. Mau dia. Tadi dia. Dia tersebut lagi nak hilang. Yatina min kulli fajjin amiq, yang datangnya dari berbagai jalan-jalan dan ceruk rantau yang jauh. Mari setiap pelosok dunia. Setiap pelosok dunia. Subhanallah. Subhanallah Tuhan panggil dan orang menyambut seruan Nabi Ibrahim tu, akak mari belaka tu. Hok pergi Mekah tu lah orang dapat sambut, dapat dengar seruan Nabi Ibrahim. Dapat seruan Nabi Ibrahim belaka. Biasa royak cerita pelik cerita kata kita kami hol pada apa tahun pada tu orang terlubat. Kita nak kecek haji ni. Nak kecek haji, dia kata Allah, kata pergi Mekah ni kata Tuhan pilih. Pergi Mekah ni hok Tuhan pilih. Kita ada duit tahu mana pun tak boleh nak pergi juga kadang-kadang. Orang tak ada duit pun ada Tuhan pilih nak pergi, boleh pergi. Tiba-tiba dia duk jual nasi, jajan nasi, para cucu gitu. Klip tu orang mari duk nanti dah rumah dia nak pasport nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Apa tu? Bawa lepas minggu depan tu mari jawab apa Umi teriak pula dia kata ya buat pasport dah. Kelik hari tu dia kata dia mau mari ambil dia segera pasport. Tuan hak kita dak pergi Mekah semualah haji pada acal lain tu. Ambil dia pergi Mekah. Dah boleh pergi Mekah ya tata. Subhanallah. Itulah mudah-mudah hak Tuhan nak pergi. Mudah-mudah hak Tuhan nak pergi. La ilaha illallah. Liyashhadu manafi'a lahum. Kemudian gi buat gapo tu dah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kemudian bila wajib dah dalam wajib dalam amal haji dah ni Tuhan kata supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah bagi mereka bila pergi Mekah ni Tuhan wi nampak supaya mereka manusia pergi siapa di Mekah dah tu boleh menyaksi, boleh nampak, boleh tengok, boleh rasa, boleh dengar doi tueng. Tengok ke apa? Manfaat ni berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah. Singhai prayot.
pada diri kita dah bagi mereka di sana tu. Nah, iaitu gapo dia tu kata manafik ni. Supaya mereka manusia pergi Mekah dah tu boleh tengok, boleh rasa, boleh tahu, boleh mikir, boleh banyak, boleh dapat faedah. Nah, benda-benda perkara yang mendatangkan faedah bagi mereka. Gapo benda faedah tu di Mekah ni? Orang-orang yang mengerjakan ibadat haji, orang pergi Mekah ni kata dah. Tafsir dia ni bukan saja dapat sempurnakan rukun Islam yang lima saja, bukan boleh pergi buat haji saja dak, tetapi juga banyak lagi faedah-faedah yang akan dapatinya. Nah, pergi buat haji ni, pergi buat haji ni bukan saja boleh buat haji saja dak, nah boleh buat ibadat haji sekarang dak, tapi dia kata dalam ayat sana dia kata boleh faedah banyak lagi. Mana faedah banyak lagi, manfaat atau manfaat. Manfaat faedah pada orang pergi buat haji saat ni. Nah, habis tak ada, batu ada semua pak kita pergi buat haji. Nah, hidup Madinah tu ya. Semua kata kana ada dah 200,000 pada Madinah ni ada dah. Semua kat kecil lagu tu. Nah, semua kat kata gitu belaka. Kalau belum nak pergi tu asyik payah nak pergi gitu gini. Bos apa pergi? Pasal asyik kelik ya. Nah, pasal nak mari semula ya. Kalau kelik pun nak mari semula ya. Nah, kat kecil gitu belaka. Karena subhanallah benda kita rasa tengok dah, benda pada pergi tengok Baitullah pada tengok Madinah tu pada dah. Nah, lagi tengok tempat kubur bakar, lagi tengok sejarah gapo tu. Nah, Allahu akbar. Manfaat banyak dia buka mata telinga kita. Nah, buka mata telinga kita. Kadang-kadang kita ke kampung ni tak aja gimana duduk rumah ni. Nah, selipat tak anak bakar. Nah, selipat jalan kaki ya. Dah pergi Mekah tu. Tapi batu pergi nak kapal terbang tak ke mana. Nah, tinggal selipat di kaki langgar kapal terbang dah. Nah. Tak aja kan lipat. Nah, kan lipat ataupun dah. Nah. Subhanallah. Nah. Manfaat banyak sana dah. Manfaat banyak, faedah banyak kita. Nah, nak royak ke mana? Minta mana nak royak faedah ni nah. Boleh pergi rasa, boleh pergi peta. Nah, batu dalam seumur hidup sekali ni tu rugi. Nah, dia panggil pergi inter sekali. Nah, pergi tengok dunia. Pergi tengok makhluk Tuhan. Pergi tengok macam-macam manusia. Nah, macam-macam rupa, macam-macam bahasa, macam-macam perangai, macam-macam jenis. Nah, kita tengok sekaligus. Tu lagi peta kita. Nah, manfaat banyak. Nah, subhanallah. Liyashhadu manafi'a lahum tu kata. Pergi di haji ni Tuhan panggil dah supaya mereka menyaksi, kita tengok, kita nampak, kita rasa. Nah, berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah bagi mereka sendiri. Nah, dah. Tak aja makan roti buah zaitun makan dah, pahai makan nah zaitun tu. Nah dah. Dah. Tak berakhir makan pisau tu. Dah. Dah. Subhanallah. Panggil kita duduk rumah ni tak aja duduk dalam atas kita kata orang biasa tu duduk tah beledu, tah tika permadani, tah gapo. Nah, duduk sana tu semai dia tu. Nah, la jambal la gapo pun tak aja temu kita tu. Nah, ladak mana kalau nak pergi temu lah pada radak orang hok tidak belaka tak je. Nah, tak je duduk rumah kita. Tapi bagi kita ke sana tu hawi nikmat boleh rasa benda tu. Nah, boleh rasa nikmat tu. Hak tu kita nampak di segi mata dunia. Nah, faedah banyak. Dah tengok sini data faedah ni selain daripada dapat menyaksikan Baitullah. Dah tengok Baitullah sendiri. Allahu akbar, rumah Tuhan dan makam Rasulullah tempat. Nah, kubur Rasulullah serta tempat-tempat yang bersejarah di Mekah Mukarramah. Anyok kara dan di Madinah, Bukit Uhud, Bukit Gapa, tempat sejarah Nabi. Kita kan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nak kenal tempat-tempat Islam mari. Nah, negeri Mekah negeri tempat Islam. Wahyu Tuhan mari turun di Mekah ni. Nah, jejak tanah suci. Nah, sebab tu hari ni kita orang Islam ada pasport gapo pun, kalau tak ada Islam asal Mekah tak boleh. Habis kita tak ada thumbnail gapo pun, kalau ada thumbnail pasport kita orang Islam boleh masuk Mekah. Nah, boleh masuk Mekah. Itulah kelebihan kita orang Islam. Nah, mereka akan boleh banyak pengalaman. Dah, pergi dengar bahasa kecil macam-macam. Nah,
dengar bahasa kecek. Nah, macam-macam tak je dengar lah, tak je dengar. Payah nak giduk negeri, nak giduk bakak tak leh, tak temu orang macam serba dunia mari duduk sekaligus dalam masjid kita. Ada kita duduk semaya tu, ada orang Rusia, ada orang Itali, ada orang Perancis, ada orang Indonesia, Malaysia saja tu banyak dah. Kita tak kenal dah bahasa macam-macam bahasa. Nah, tapi hak peliknya kita boleh kecek. Nah, boleh kecek. Dengan bahasa Rusia tu boleh kecek dengan apa dia. Nah, dah. Hajar dia semaya, hajar dia wak kata nah. Subhanallah. Nah. Lepas tu kita rasa boleh bertemu orang Islam. Sebab atas Islam saya dah. Kita Yahudah tahu mana dah, aku mana pun saya dia seseru hati. Nah, hatu Tuhan nak bertemu, nak rasa benar kita nak duduk rumah tak temu, tak temu atas. Nah. Walaupun kita beripun dalam negeri lain pun tak sama kita beripun di Mekah. Nah, dah sebab semua dari Mekah tu mari fajjin amik. Kulli fajjin amik, aku setiap bucu dunia. Nah. Dan bertambah sahabat kenalan, kita pergi sana boleh saing. Nah, boleh saing kenal dengan orang tu orang ni. Nah, bukan sama Thailand dak, bukan Malaysia dak. Serata dunia boleh kenal. Masya-Allah, masya-Allah. Nah. Dan dari saudaranya umat Islam boleh kenal lagi yang datang beripung di tanah suci pada tiap-tiap tahun dari merata-rata dunia. Sebenarnya ibadat haji itu antara lain sebab ibadat haji pada dia ialah muktamar Islam dia panggil. Haji ni ialah muktamar Islam. Samana dak panggil ya. Mari beripung segala orang Islam semua tu. Samana Islam, seminar. Muktamar atau kongres dia panggil bahasa Inggeris kongres Islam. Mari beripung, mari duk kongres pak mai beripung serta dunia tu. Tapi berhitung pak ketua ya, ni beripung sama rakyat. Orang tua pai. Patu pula awak haji ni serupa ya. Serupa ya. Tamnan tingginya, harta banyaknya, jangak dengan huduh pun tak ada beza. Orang sesak orang miskin pun tak ada beza. Pakaian serupa belaka. Kena tidur di Muzdalifah belaka, tidur tak pasir tu. Tak asik tu. Dah. Hatulah Tuhan gi perenyek kita jadi nampak halus sungguh. Nampak tamadah sungguh kita. Gi perenyek haisu kita. Dah. Usama tamneng belaka. Dah. Orang duk haisu tu dah. Bagi Mekah habis haisu dia. Kerana harga 1,000 lipat tinggi kita biasa duduk lebih dah orang tu. Tak ada. Bagi sana dah. Berebut jambai tu lah ya. Apa di Mina tu dah. Dah. Bila lagu tindah di Mina orang ni kat Allah habis. Dah. Tindah di Mina tu orang Aisyah tak mana pun tak nak buat gapo. Tak ada siapa boleh tolong dia. Tak boleh tolong dia. Subhanallah. La ilaha illallah. Panggil pada masyarakat. Dah kita panggil haji ni pada masyarakat akhirat Allah. Dia nampak lah lagi beripung ni, beripung. Kongres Islam tahunan, bertujuan menyatu padukan umat Islam sedunia supaya kerjasama dalam bidang mengembangkan Islam, kembang Islam, ekonomi, strategi, pelajaran. Batang duduk makan ngaji lah. Wajib ngaji lah. Kebudayaan tengok ada para ni macam-macam. Dan segala soal-soal hidup boleh bang satu belaka, boleh kecek, boleh buat asembel kita. Subhanallah, tentang macam-macam orang. La ilaha illallah, itulah manafat tu kata manafat. Boleh banyak kita faedah pada buat haji saat ni. Dan selaginya amalan lain kita pergi buat haji selain pada itu manfaat segi dunia, kita lah besarnya wa yadhkuru smallah. Tuhan suruh kita buat haji ni, suruh zikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Serta peringati dan menyebut nama Allah, khasnya sebut zikir nama Allah ni bila fi ayyamin ma'lumat, dalam pada hari-hari yang tertentu, hari-hari yang tikamdut Tuhan tentu siap dah hari-hari buat haji ni. Gapo dia hari-hari tertentu itu ialah hari raya haji. Suruh banyak ingat zikir pada Allah. Hari raya kurban tu lah, iaitu 10 Zulhijjah. Dan hari-hari berikutnya hari 11, 12, 13 Zulhijjah, iaitu hari musim haji tu lah. Musim haji tu. Ya, musim haji sungguhnya Arafah dah hari 9, hari 10, hari 11, 12, 13. Habis kata. Dah. Tapi kita mula buat hari 8. Hari tu suruh banyak zikir tu hari. Masa duduk di Arafah sebanyak zikir, hidup Muzdalifah pun banyak zikir.
Duk di Mina sehari hari raya, esok hari 10 tu banyak zikir. Nah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, astaghfirullah, gapo semua tu banyak zikir. Nah, banyak zikir. La ilaha illallah. Banyakkan serta peringati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu ni hari ketika Allah kamduk siap dah. Nah, ditutup supaya disambut dan diisi dengan takbir dan tahmid. Hari raya tu Allahu akbar tu. Kita rumah pun ada lah itu. Nah, banyakkan zikir kita. Nah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Banyakkan zikir kerana di atas pengurniaan rezeki Allah. Ma razaqahum, ya, kerana rezekinya Tuhan rezeki pada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan kurban. Betul hari ni paling banyak sekali ayam maklumat ni hari raya benar tu, hari 10 Zulhijjah tu. So banyakkan dengan zikir, dengan sebab tu hari rezeki gerbai gapo. Berarti yang tamualat haji ni, kalau kita buat haji sebab Nabi sungguh, buat hari siapa hari 9 tu kita di wukuf di Arafah. Bawa malam tengah tidur Muzdalifah, pagi esok kita jalan kaki pergi melontar di Mina. Lepas tu sudah melontar Jumratul Aqabah tu, klik gerbek lu. Klik pada gerbek. Nah, tapi kita tak ada lan tak payah mana buat kita dah. Nah, banyak ke kitanya tak ada ramai tak gerbek. Kalau ni dia buat gitu pula. Ya kerajaan Saudi buat siapa nak gerbek hari 10 tu ya boh duit dalam tu. Boh duit dalam peti dia tu. Nah, di kita nak buat sendiri tak payah dah sikit. Nah, satunya orang macam nuan kon banyak, nah, macam orang tu ramai, kita nak pergi mari pun panggil tidak selesa masa dululah. Nah, lepas tu dia akan siapa nak gerbel tu, dia suruh bubur dalam tu, bola peti khah tu. Nah, lah ni buat lagu tu, ke panah lagu tu. Nah, tu hari raya siap dah cara haji. Nah, ma razaqahu min bahimatil an'am. Karena pengurniaan kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan kurban, dengan demikian maka dengan demikian fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Binatang kita gerbal saat ni orang buat haji, nah khasnya orang buat haji ni. Tu suruh ana pula. Maka dengan demikian makanlah kamu dari daging binatang-binatang kurban itu dan berilah makan kepada orang-orang susah yang fakir miskin. Atau binatang gerbek, tujuan binatang gerbek tu untuk makan pada orang fakir miskin. Nah, fakir miskin. Allahu akbar. Tu panggil amalan haji yang Allah Taala royak secara pada kita lebih kurang dalam surah ni. Nah, secara banyak lagi bahan dia kita tak ada tafsir lagi ni. Biasa nak butis kat tu dulu. Nah, kita butis kat tu dulu ni insya-Allah. Anak kita ada lagi nak bahasan takut bangsa tengah rezeki. Nah, itu saja kita ngaji ayat ni gini. InsyaAllah kita akan sambung biiznillah pada minggu depan pula insyaAllah. Ayat yang seterusnya masih lagi dengan ayat haji. Nah, sampai ayat 32 tu. 32 tu kecil haji lagi. 32, 34, 35, 33, 34. Sekat 34 kecil haji saja. Nah, waktu kita akan sambung lagi ayat ni insya-Allah. Wallahu alam. Alhamdulillah.